Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membentangkan tentang kesesatan Sister-in Islam dan nama saya Nurul Atika binti Muhammad Fazil, nama matrik 11803882. Apa itu Sister-in Islam? Sister-in Islam ataupun SIS merupakan sebuah organisasi bukan kerajaan yang terdiri daripada anggota wanita yang berkerjaya ataupun profesional yang beragama Islam serta yang mempertahankan tentang hak-hak wanita mengikut kerangka Islam. Dan dikatakan Sister-in Islam ini adalah gerakan feminisme yang paling aktif dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak idea-ideanya. Sister-in Islam mendaulatkan hak-hak asasi manusia serta prinsip sejagat, dan pendekatan agamanya adalah berasaskan tafsiran dari perspektif hak-hak kemanusiaan. Dan ini telah mengundang kepada dakwaan yang mengatakan, yang mengaitkannya dengan aliran fahaman Islam. Persoalannya, siapakah pengasas kepada Sister-in Islam? Pengasas Sister-in Islam adalah Dr. Aminah Wadud yang ketika itu merupakan seorang pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa dalam bidang teologi, dan seramai 6 orang wanita yang prihatin terhadap permasalahan wanita telah bersatu hati untuk membentuk satu jawatan kuasa yang terdiri daripada Dr. Aminah Wadud, Zainah Anwar, Salbiah Ahmad, Sharifah Zuriah, Rashidah Abdullah dan juga Ros Ismail. Dr. Aminah Wadud pernah menggemparkan dunia apabila beliau menjadi imam solat Jumaat yang mencampur adukkan antara wanita dan juga lelaki, dan pada 28 Oktober 2005. Dan ini bertentangan dengan mazhab yang empat, terutama mazhab Imam Syafi'i yang jelas mengatakan bahawa wanita adalah boleh menjadi imam terhadap kaum sejenisnya sahaja, jauh sekali untuk menjadi imam solat Jumaat. Dan beliau juga suatu ketika dahulu pernah menggemparkan dunia apabila beliau menyampaikan khutbah solat Jumaat yang bertajuk Islam as Engaged Surrender di Masjid Claremont Main Road di Cape Town, Afrika Selatan, yang terdapat usaha untuk menyingkirkan beliau dari University Commonwealth Virginia. Dan Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga turut mengecam sekerasnya tindakan beliau. Namun terdapat juga ulama yang menyokong Aminah Wadud dan mengatakan bahawa ia merupakan berikutan daripada itu juga. Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor telah mengeluarkan fatwa bahawa Sister-in Islam yang ditubuhkan 31 tahun yang lalu adalah kumpulan yang mengamalkan liberalisme dan pluralisme agama serta ia menyeleweng daripada agama sebenar serta sesat. Dan merujuk kepada laman web Fitrah Islami, perjalanan Sister-in Islam adalah berpandukan kepada fahaman Aminah Wadud serta buku karangan beliau iaitu Quran and Women, Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective. Dan buku ini adalah buku rujukan kepada Sister-in Islam, dan namun ia telah diharamkan di Arab Saudi tetapi tidak di Malaysia. Akidah yang dibawa oleh Sister-in Islam. Isu akidah yang dibawa Sister-in Islam ni dia banyak mengganggu gugat sistem akidah Islamiah itu sendiri. Jadi sistem ni banyak ditolak oleh fatwa kerana gerakan ini mampu menggugat akidah orang lain. Jadi yang pertama, isu akidahnya adalah konsep kebebasan dalam beragama. Sister-in Islam telah membawa satu ideologi bahawa semua orang bebas dalam beragama. Kalau contoh mereka nak keluar daripada Islam, tidak boleh dihalang. Kalau contohnya
ada ibu bapa, kalau budak tu dilahirkan Muslim, tapi kalau dijaga oleh ibu bapa yang bukan Muslim, kalau mereka nak ikut, ibu bapa yang bukan Muslim tu pun boleh. Banyak isu akidah yang dibawakan oleh Aminah Wadud tu sendiri yang menyimpang dengan apa yang Allah tetapkan. Beliau juga menyarankan yang sesiapa yang nak keluar jangan halang dan jangan paksa dia masuk, tak payah ada toleransi ke apa. Itu konsep dalam kebebasan beragama yang mereka gariskan. Yang kedua adalah konsep menutup aurat bagi wanita. Mereka berpegang pada ayat 30 dan 31. Allah ada mengatakan bahawa kena menutup aurat, tetapi tidak disyaratkan menutup kepala dan dada. Juga mereka mengambil maksud ayat tu dengan bertepatan dengan surah Al-Baqarah ayat 256, iaitu la ikrah fiddin, tiada paksaan dalam beragama. Jadi mereka menafsirkan secara literal bahawa Allah memang menyuruh menutup aurat, tetapi Allah tidak menggariskan paksaan dalam menutup aurat. Jadi kalau contohnya sesiapa yang rasa macam tak nak tutup aurat, boleh je. Sebab Allah tak paksa. Sebab mereka juga mengatakan bahawa sampai ke hari ini masih tiada kata putus tentang aurat wanita. Aurat wanita seperti yang digariskan dalam Al-Quran. Cuma sebab mereka ni kebanyakannya berpegang kepada Al-Quran, tetapi menyalah tafsirkan ayat Al-Quran itu sendiri. Yang ketiga adalah konsep membenarkan LGBT, iaitu lesbian, gay, bisexual dan transsexual. Mereka menyokong LGBT ni sebab dia meletakkan bahawa hak manusia ni semua sama, tak boleh nak diketepikan hak mereka kalau mereka nak. Jadi mereka menyokong LGBT, hubungan sejenis. Mereka tak kisah sebab mereka rasa macam perempuan boleh sama je dengan lelaki. Jadi tetapi benda ini memang ditentang secara keras oleh Islam yang sebenar, kerana dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 119, Allah menghalang kita mengubah bentuk semula jadi manusia ni, lagi-lagi kalau berdasarkan hawa nafsu. Jadi kita kena ikutlah apa yang Allah dah tetapkan. Okey. Yang keempat adalah konsep qawamun dalam Islam. Macam kita tahu ayat Ar-Rijal qawamun 'alan nisa. Jadi sister in Islam ni dia membantah ayat tu sebab mereka menyatakan konsep qawamun ni pun perempuan boleh. Maksudnya tak semestinya qawamun tu Ar-Rijal qawamun 'alan nisa. Sebab mereka menyimpulkan bahawa jika kita gunakan Ar-Rijal ni kadang-kadang mendominasi kaum wanita, menjadikan wanita ni sebagai alat untuk patuh, akur. Mereka tak nak nampak perempuan ni sebagai alat yang patuh, akur dengan kehendak lelaki. Jadi sebab itulah Aminah Wadud ni yang memulakan gerakan supaya perempuan boleh menjadi imam solat Jumaat. Kalau seperti yang kita tahu, solat Jumaat ni hanya lelaki sahaja yang boleh jadi imam. Sebab itulah sebab sembahyang Jumaat tu difardukan ke atas lelaki, bukan perempuan. Tapi disebabkan kesamarataan dalam kehidupan, dalam konteks masyarakat dibawa oleh sis, sebab itulah mereka nak perempuan ni sama taraf dengan lelaki. Jadi sebab itulah dia menggunakan konsep qawamun tu untuk perempuan juga.
Jadi mereka tidak menyokong bahawa lelaki adalah pelindung kepada perempuan. Sebagai kesimpulannya, gerakan feminisme ini adalah salah satu agenda musuh yang bertujuan untuk merosakkan jati diri dan kepribadian wanita muslimah. Lebih-lebih lagi apabila seseorang wanita itu kurang iman dan pegangan agama yang kuat, sudah tentulah mereka ini berpotensi untuk mengikuti ajaran dan pegangan yang salah. Gerakan feminisme ini datang dalam bentuk serangan pemikiran, seruan kebebasan, kesamarataan gender dan juga dari segi kemanusiaan. Slogan yang digunakan oleh golongan ini berjaya menipu dan mengaburi mata wanita di luar sana sehingga ia dilihat jelas dan nyata, sedangkan ia bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar. Jadi, apakah kesan sekiranya gerakan ini dibiarkan berleluasa tanpa mengambil tindakan kepada mereka? Sudah tentulah ia akan memberi kesan yang buruk kepada agama dan juga masyarakat, kerana gerakan ini dipercayai mempunyai unsur pluralisme dan liberalisme yang sudah tentu akan merosakkan akidah umat Islam seluruhnya. Mereka juga digelar sebagai penunggang agama sejati kerana mereka telah mengkritik hal-hal yang telah disepakati oleh ulama. Seterusnya, SIS juga memberi kesan buruk kepada masyarakat dan negara kerana mereka telah dilabel sebagai sesat disebabkan banyak kenyataan mereka yang telah mengelirukan masyarakat Malaysia. Jadi, sebagai rakyat yang beragama Islam, kita bertanggungjawab untuk membantu kerajaan mengekang penularan gerakan ini supaya ia tidak terus tersebar dan tidak merosakkan lebih banyak wanita-wanita di luar sana. Justru itu, setiap individu perlulah memainkan peranan penting, iaitu dengan mengikuti majlis-majlis ilmu yang dianjurkan oleh masjid ataupun sekolah-sekolah universiti, supaya kita dapat menyerap ilmu dan mengelakkan diri daripada mengikuti ajaran-ajaran yang sesat di luar sana. Sesungguhnya salah satu punca seseorang individu itu mengikuti gerakan ini disebabkan mereka kurang ilmu dan tidak betul-betul faham tentang Islam yang sebenar. Di samping itu, kerajaan juga memainkan peranan penting untuk memberi nasihat ataupun khidmat kaunseling kepada mereka yang telah mengikuti gerakan ini supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Di samping itu, kerajaan juga perlulah memberikan hukuman yang berat kepada mereka yang menyebarkan gerakan ini supaya gerakan ini dapat dibantras dan dapat dihapuskan. Sekian, terima kasih.